Pada tahun 1981, negara digempakan dengan berita perhubungan pemimpin besar negara terlibat dengan ejen negara asing. Heboh diperkatakan tentang gejala pengkhianatan terhadap negara oleh pemimpin tertentu. Persoalannya, siapakah pemimpin tersebut? Sejauh manakah penglibatannya dengan ejen negara asing? Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan kisah ini. Penangkapan Setiausaha Politik Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, dikenali sebagai Siddiq Mohamed Ghaus, di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA pada 13 Julai 1981 cukup menggemparkan negara ketika itu. Malah, penangkapan Siddiq dilakukan 3 hari sebelum Dr. Mahathir diangkat menjadi Perdana Menteri merupakan satu peristiwa yang mengejutkan seluruh negara. Tindakan tegas telah diambil oleh kerajaan di bawah kepimpinan almarhum Tun Hussein On terhadap pengkhianat tersebut. Datuk Harun Idris juga pernah menulis sebuah buku berhubung dengan gerakan Freemason tajaan Yahudi Zionis dengan mengemukakan beberapa nama pertubuhan dan individu yang tertentu turut terlibat dalam gerakan ini. Berdasarkan kepada beberapa peristiwa dan catatan ini, jelas kepada kita bahawa negara kita tidak terlepas dari terjebak dengan kegiatan yang mengkhianati negara. J. Victor Morris dalam bukunya bertajuk Mahathir Riwayat Gagah Berani 1982 menyatakan Siddiq Ghaus yang telah dibuang kerja beberapa hari sebelum ditangkap pernah berkhidmat selama 7 tahun sebagai Setiausaha Politik Dr. Mahathir. Sebagai seorang pemimpin yang berani, walaupun bimbang, Dr. Mahathir tetap berada dalam situasi tenang dan tenteram apabila berita bersabit penangkapan bekas setiausaha politiknya itu diumumkan secara meluas di radio, televisyen dan akhbar-akhbar tempatan. Akhbar Utusan Malaysia pada 14 Julai 1981 menyiarkan kes penangkapan Siddiq Ghaus di muka hadapannya dengan tajuk Siddiq Ejen KGB ditangkap dan 3 pegawai-pegawai kedutaan Soviet diusir keluar 24 jam dari negara ini. Buat pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, 3 orang diplomat Rusia diusir dalam tempoh 24 jam dan kerajaan mengesahkan bahawa Siddiq Ghaus telah menjadi ejen polis rahsia Soviet KGB. Menteri Dalam Negeri iaitu Tan Sri Ghazali Shafi'i dalam kenyataannya yang disiarkan oleh Utusan Malaysia pada 14 Julai 1981 menegaskan polis sudah pun merampas alat-alat yang dibekalkan oleh KGB Soviet kepada Siddiq termasuk kamera, beg dengan petak-petak yang sulit dan sebuah radio dengan bunyian khas mengikut saluran frekuensi yang digunakan oleh ejen KGB untuk menghubunginya. Ghazali berkata Siddiq ditangkap di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA kerana kegiatan-kegiatannya memudaratkan keselamatan negara. Siasatan polis sejak awal 1979 berjaya mengesan pelibatan Siddiq dan mendapati beliau telah membuat satu bentuk berhubungan dengan seorang pegawai KGB yang menimbulkan syak wasangka. Pegawai KGB itu ialah VP Romanov, iaitu seorang setiausaha kedua di kedutaan Soviet di Kuala Lumpur. Pengesanan rapi oleh polis tentang perhubungan Romanov dengan Siddiq membuktikan Romanov telah berjaya menjadikan Siddiq seorang ejen KGB, tegas Ghazali Shafi'i lagi. Perisikan yang dijalankan pihak polis cawangan khas mendapati ejen KGB selalu menemui Siddiq pada waktu malam dan sesetengah pertemuan itu dibuat dalam kereta Siddiq sendiri. Jabatan Perdana Menteri pula mengesahkan bahawa Siddiq telah dibuang kerja beberapa hari sebelum beliau ditangkap. Siddiq juga memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua UMNO Sungai Petani Kedah dan pernah menjadi Presiden Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia. Kenyataan Kementerian Luar pula menyatakan kerajaan memandang berat akan kegiatan-kegiatan mengintik yang dilakukan oleh 3 orang pegawai kedutaan Soviet. Kegiatan-kegiatan seumpama ini adalah tidak dapat diterima dan merupakan penyalahgunaan akan kedudukan mereka sebagai pegawai-pegawai kedutaan. Tambahan lagi, kegiatan-kegiatan ini merupakan ancaman langsung kepada keselamatan negara. Kerajaan menganggap bahawa dengan kehadiran mereka seterusnya di Malaysia akan menjadi ancaman kepada keselamatan negara dan boleh menjejaskan kepentingan hubungan baik antara Malaysia dan Kesatuan Soviet. Kementerian Luar Negeri seterusnya telah memanggil Soviet dan menyampaikan kepada mereka keputusan kerajaan bahawa 3 kedutaan Soviet adalah persona non grata, orang yang tidak dikehendaki, dan meminta kedutaan membuat persiapan untuk membolehkan mereka meninggalkan Malaysia dalam tempoh 24 jam. Pegawai-pegawai kedutaan Soviet yang diusir itu ialah G.I. Stepanov, iaitu setiausaha pertama kedutaan. VP Romanov memegang jawatan sebagai setiausaha kedua kedutaan Soviet dan seorang kaki tangan bukan diplomatik di bahagian ekonomi kedutaan Soviet, dikenali sebagai ZL Kamidolain. Tan Sri Ghazali seterusnya menyatakan bahawa Siddiq selaku ejen KGB tidak berjaya mendapatkan dokumen rahsia dari kerajaan kerana kecekapan pihak Perisik Malaysia. Siddiq tidak dapat melakukan sesuatu yang boleh merosakkan keadaan di negara ini. Sesungguhnya,
Pengusiran keluar ketiga orang pegawai kedutaan Rusia oleh kerajaan Malaysia dalam tahun 1981 ini telah dipandang berat oleh kerajaan kerana kegiatan khianat. Ketiga-tiga pegawai itu tidak dapat diterima dan merupakan penyalahgunaan kuasa yang berat sebagai pegawai kedutaan. Dr. Mahathir berkata beliau sedar tentang kegiatan Siddiq sebagai ejen KGB sejak tahun 1979. Beliau terus mengekalkan Siddiq sebagai pembantunya kerana untuk menyenangkan polis mengutip bukti-bukti terhadapnya dan ejen-ejen Soviet. Dr. Mahathir seterusnya mengucapkan tahniah kepada pihak polis kerana berjaya melakukan penyiasatan terhadap kegiatan Siddiq dan menganggap beliau seorang yang tamak kerana sanggup menjual rahsia negara sendiri demi semata-mata untuk wang. Dr. Mahathir menjelaskan keselamatan negara tidak terjejas memandangkan apa yang dilakukan Siddiq tidak ada yang berguna bagi ejen-ejen Soviet dan beliau tidak dibenarkan memegang dokumen berdajah rahsia besar negara ketika bertugas sebagai setiausaha politiknya. Ada yang mengatakan Siddiq Ghaus ditangkap adalah rencana Ghazali Shafi'i ketika itu Menteri Dalam Negeri mencemarkan imej Mahathir yang bakal menjadi Perdana Menteri. Padahal dalam masa yang sama Ghazali Shafi'i bercita-cita untuk jawatan yang sama. Hakikatnya apabila Mahathir naik menjadi Perdana Menteri bermula 16 Julai 1981, hayat politik Ghazali tidak bertahan lama. Sebaik menduduki kerusi Perdana Menteri, Mahathir memindahkan Ghazali ke Kementerian Luar Dalam Negeri dan pada 30 Julai 1981 Mahathir membebaskan 21 tahanan ISA. Posisi Ghazali di Kementerian Dalam Negeri digantikan oleh Musa Hitam yang juga timbalan Perdana Menteri selepas Musa. Jawatan Menteri Dalam Negeri dipegang sendiri oleh Mahathir hinggalah beliau bersara. Dan apa yang terjadi kepada Siddiq Ghaus? Ada desas-desus mengatakan dia masih sihat dan menetap di Ampang Selangor dan masih menerima pencen kerajaan. Seteru itu, kesimpulannya amat mudah. Pemimpin yang berat menghentam Barat tidak semestinya bermusuh dengan Barat. Bahkan mereka adalah ejen Barat dengan meraih simpati rakyat yang rata-ratanya anti kepada Barat. Kesan dari pemimpin berani ini, rakyatnya terpaksa menderita. Ketahuilah, musuh anda berada di mana-mana saja. Sekian, terima kasih. Untuk anda yang baru di channel kami, jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk notification bila kami ada keluarkan video-video baru. Assalamualaikum.